بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah sejarah perkembangan dan asal-usul bahasa Melayu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Untuk mengetahui asal-usul bahasa Melayu, kita perlu mengetahui asal-usul penutur aslinya terlebih dahulu, iaitu orang Melayu. Asal-usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur, tetapi beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kendari, Belanda, dan Robert van Hein Gelder dari Austria telah melakukan penyelidikan secara kasar tentang latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Teori mereka menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China, yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia, dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu Proto, dan berlaku kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi. Kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua, yang dikenali sebagai Melayu Deutero. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang Melayu Proto, seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahud, Temuan, Biduanda, dan beberapa kelompok kecil yang lain, berpindah ke kawasan hutan dan pedalaman. Golongan Melayu Deutero ini dikatakan nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet Cina. Ahli bahasa telah membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada 3 tahap utama, iaitu 1. Bahasa Melayu kuno, 2. Bahasa Melayu klasik, 3. Bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada zaman kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran. Kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, bahasa Melayu juga tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Oleh sebab agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu ketika itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada pengayaan kosakata dan ciri-ciri keilmuan, kesarjanaan bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit dianggap sebagai bahasa sarjana dan digunakan oleh bangsawan. Bahasa Melayu juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno boleh dilihat pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Palawa, iaitu 1. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang, 683 Masehi. 2. Batu bersurat di Talan Ruoh, dekat Palembang, 684 Masehi. 3. Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka, 686 Masehi. 4. Batu bersurat di Karang Berahi, Meringin, daerah Hulu Jambi, 686 Masehi. Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenteng Kera dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu
telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran Kerajaan Sriwijaya. Sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu kuno di dalamnya. Istilah Melayu timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 Masehi. Tulisan ini menyebut mengenai orang Mo, Lo, Yu yang mengirimkan utusan ke negeri Cina untuk memperolehi hasil-hasil bumi kepada Raja Cina. Letaknya kerajaan Moloyu ini tidak dapat dipastikan, tetapi ada yang mencatatkan di semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera, selain bukti penggunaan bahasa Melayu kuno tersebut pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah, 832 Masehi, ditulis dalam huruf Nagiri. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri, iaitu A. Terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. B. Bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contoh, bulan, wulan. C. Tidak wujud bunyi I pepit. Contoh dengan dingan atau dangan. D. Awalan BER ialah mar dalam Melayu kuno. Contoh, berlepas mar lapas. E. Awalan D ialah ni dalam bahasa Melayu kuno. Contoh, diperbuat ni parwat. F. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, H. Contoh, sukacita. Pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara. Pada abad ke-13, turut memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, struktur ayat dan sistem tulisan. Terdapat 3 batu bersurat yang penting. 1. Batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau, 1356, ditulis dalam huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. 2. Batu bersurat di Minye 7, Aceh, 1380, masih memakai abjad India, dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab, seperti kalimat Nabi, Allah dan Rahman. 3. Batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, 1303 hingga 1387, ditulis dalam tulisan Jawi, dan membuktikan tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kuno, kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. Abad ke-13 merupakan waktu bermulanya zaman peralihan di Kepulauan Melayu. Dengan berkembangnya agama Islam ke rantau ini telah mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini, terutamanya bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh India sedikit demi sedikit mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada 3 zaman penting, iaitu zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Aceh dan zaman Kerajaan Johor Riau. Zaman penting bagi bahasa Melayu ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas, telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengungkapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam.
Keagungan Kesultanan Melaka jelas tergambar di dalam sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Kedatangan orang-orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi tidak menamatkan pengaruh bahasa Melayu. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan menyimpan catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beberapa contoh usaha mereka ialah Pigafetta, seorang ketua kelasi berbangsa Itali, dalam pelayarannya bersama Magellan, telah menyusun Kamus Melayu Itali. Semasa singgah di Pulau Tidor pada tahun 1521, kamus ini merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu, dengan lebih 400 patah perkataan, dan merupakan daftar kata Melayu Eropah yang tertua. Kedudukan Pulau Tidor yang terletak jauh daripada tempat asal bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya bahasa Melayu tersebar. Jan Huygens van Linschoten, seorang bangsa Belanda pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan berkhidmat sebagai pegawai kepada pemerintah Portugis. Beliau ada mencatatkan dalam bukunya bahawa bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa negeri Timur. Pada awal abad ke-18, Francois Valentijn, seorang pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda yang banyak menulis mengenai wilayah Kepulauan Melayu, telah menggambarkan kepentingan bahasa Melayu seperti berikut. Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri Timur sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang. Satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat menyurat antara pentadbir dan raja-raja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah A. Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris, James Lancaster, 1601, B. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Harry Middleton, 1602, C. Surat Sultan Aceh kepada Raja Inggeris, King James, 1612. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, London. Dalam abad ke-17, terdapat banyak usaha oleh sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata, yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan fonologi. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastra. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Tokoh-tokoh di Aceh antaranya ialah 1. Syekh Nuruddin Al-Raniri, Bustanul Salatin, 2. Syamsuddin Al-Sumatrani, Mirat Al-Mukmin, 3. Abdul Rauf Singkil, Mirat Al-Tulab, 4. Hamzah Fansuri, Syair Perahu. Di Palembang pula terdapat Abdul Samad Al-Falambani dengan kitab Hikayat Al-Salakin. Selain daripada Aceh dan Palembang, beberapa tokoh juga timbul di tempat-tempat lain. Di Brunei, Pengiran Shah Bandar Muhammad Saleh, Pengiran Indra Muda, telah menghasilkan syair rakis, manakala di Banjarmasin pula terkenal dengan Arsyad Al-Banjari dengan kitab Sabil Al-Muhtadin. Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani di Patani pula menghasilkan Matla Al-Badrin dan Furu Al-Masail. Satu, ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. 2. Menggunakan bahasa istana, contoh tuanku, baginda, bersiram, mangkat dan sebagainya. 3. Kosakata arkaik dan jarang digunakan, Ratna Mutu Manikam, Edan Kesmaran, Mabuk Asmara, Sahaya, Mashgul, Bersedih. 4.
Banyak menggunakan perdu perkataan, kata pangkal ayat sebermula, Al-Kisah, Hatta, Adapun, 5. Banyak menggunakan ayat songsang, pendepanan predikat, 6. Banyak menggunakan partikel pun dan lah. Bahasa Melayu moden dikatakan bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan negara ini adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan Undang-Undang Parlimen. Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 1967 menetapkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara. Bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan dan badan berkanun. Laporan Razak 1956 mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dan menjadi alat utama perpaduan antara kaum.